Okay. So kita akan belajar kapasiti aerobik. So cikgu akan share presentation sekejap. Anything tak faham boleh terus tanya sebab kadang-kadang pening juga benda ni. Bukan mudah lah. Okay. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh cikgu. Alright, okay, so untuk hari ni kapasiti aerobik. Okay, objektif pembelajaran kita, okay, so in the end of this class, semua sepatutnya akan buat senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Okay, bukannya lepas habis kelas ni terus buat, tak. Tapi buat pada waktu petang nanti. Semua orang kena buat. Okay, cikgu akan beritahu apa benda nak kena buat, tapi kita akan belajar dulu mengenai kapasiti aerobik ni. Okay, and then yang kedua, objektif yang kedua, kita nak boleh bagi justifikasi senaman yang dipilih untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Sebab in the end of this class, korang kena boleh rancang dan buat satu plan kecergasan fizikal untuk meningkatkan kapasiti aerobik untuk 1 minggu. Maksudnya korang kena buat satu training plan dalam masa seminggu. Okay, macam nak buat tu cikgu akan guide lah macam mana. Okay, and then lepas bila korang buat dan korang kena bagi justifikasi lah kenapa pilih senaman tu. Okay, and then bila selesai buat dalam lepas 1 minggu, lepas tu korang kena boleh buat refleksi. Okay, tapi cikgu takkan tunggu 1 minggu lah. Cikgu akan tunggu refleksi untuk selepas korang buat aktiviti petang ni. Okay, aktiviti latihan petang ni. Boleh? Okay, so yang first kali kita akan recap balik. Yang ni benda ni belajar waktu form 3. Tapi cikgu sure tak ramai yang boleh ingat benda ni. Okay, so kita akan tengok kadar nadi maksimum dulu. Okay, so kadar nadi maksimum formula dia adalah 220 tolak dengan umur. Which is umur sekarang korang 16 tahun. So kadar nadi maksimum untuk korang adalah 204. Maksud dia adalah secara teorinya jantung korang boleh beat 204 beat 1 minit maksimum, tak boleh lebih. Okay, tapi benda ni bukanlah absolute lah, sebab ada je case especially bila orang yang dah agak berumur, bukanlah kira ranging dalam umur 30. So kalau ikut logik formula ni adalah dia punya heart rate tu akan jadi rendah lah, akan jadi 100 lebih je. Tapi ada je orang yang boleh exceed benda tu. Tapi untuk kita yang orang yang sedentary, yang bukanlah atlet hardcore, jarang kita dapat exceed. Jarang juga kita dapat sampai ke level kadar nadi maksimum tu. Which is kalau umur korang dapat sampai 204 beat per minute tu, jarang. Okay, so itu adalah kadar nadi maksimum. And then kita ada satu yang kita panggil sebagai kadar nadi latihan. Okay, kadar nadi latihan ni pula adalah kadar nadi yang julat peratusan daripada kadar nadi maksimum. Maksud dia adalah berapa persen nadi yang korang gunakan. Okay, kadar nadi latihan ni adalah nadi sasaran yang kita nak capai pada waktu kita buat aktiviti. Okay, penerangannya macam gini. So kita buat aktiviti, contoh kita nak buat jogging. Okay, kita buat jogging. Dan kita nak jadikan jogging sebagai latihan yang boleh tingkatkan kapasiti aerobik kita. Bukan sekadar jogging macam nak bersia-sia, tak. Tapi kita nak dia boleh tingkatkan kapasiti aerobik kita. Maksudnya kita by end of mungkin seminggu kita buat benda tu, kita akan jadi more fit lah. Kita akan jadi lebih boleh jogging lagi lama. Okay, so untuk buat benda tu kita kena tingkatkan kapasiti aerobik kita. Okay, untuk tingkatkan kapasiti aerobik tu kita kena ada kadar nadi sasaran. Maksudnya dalam pada waktu kita jogging tu, kita kena berada dalam lingkungan nadi tersebut. Okay, contoh, okay, untuk buat aktiviti intensiti rendah, at least lebih kurang dalam 60 ke 70% daripada kadar nadi maksimum. Maksudnya, okay, so kalau 60% daripada 204, berapa? Cuba kirakan tu cikgu. Berapa? 60% daripada 204.
122 je. Alright, good. Okay, so 122 adalah minimum heart rate yang kita nak dapat. Okay, 70% berapa? $142. Alright. Okay. 142. Okay. So within, kalau kita nak tingkatkan kapasiti aerobik kita, okay, so kita kena dapat pada waktu kita jogging tu, okay, nadi kita kena cecah 122 minimum ataupun dan tak melebihi 142 maksimum. Okay, so sewaktu kita jogging tu kita kena dalam range tu, barulah kita punya kapasiti aerobik kita boleh meningkat. Jelas tak? Boleh faham tak? Faham. Faham cikgu. Boleh faham Okay, so kadang dalam latihan ni kita tentukan dengan tetapkan sasaran intensiti semasa merancang aktiviti. Maksudnya, yang ni untuk kapasiti aerobik je tau. Dia bukannya untuk push up, sit up, bukan. Yang ni untuk kapasiti aerobik, which is jogging ke, cycling ke. Okay, so kadang dalam latihan ni kita tentukan dengan tetapkan sasaran intensiti. Okay, kalau sebab tak semua aktiviti kita akan buat dalam intensiti tinggi. Ada yang kita buat dalam intensiti sederhana, ada yang kita buat dalam intensiti rendah. Okay, sebab yang tu dia bergantung kepada keperluan kita. Okay, so ni adalah jadual anggaran dia punya intensiti kapasiti aerobik lah. Okay, maksudnya okay, kita akan fokus more pada rendah, sederhana, tinggi lah. Tak aktif ni, bawah 50% ni dia more kepada macam sekadar nak warm up, apa semua itu. Okay, intensiti rendah ni more kepada kita gunakan untuk recovery. Maksudnya mungkin, okay, contoh hari Isnin kita buat aktiviti yang intensiti tinggi. Bila intensiti tinggi, badan kita perlukan masa untuk recover. Okay, so bila kita masa untuk recover, kita normally after intensiti tinggi kita akan berehat. Okay, Isnin buat intensiti tinggi, Selasa kita akan rehat. So Rabu kita akan mula balik, mungkin badan kita rasa macam not that good lagi. So kita akan mulakan dengan intensiti rendah untuk bagi the blood flow. Okay, untuk bagi darah tu berjalan ke seluruh badan. Okay, so rendah ni more likely untuk kita gunakan pada waktu fasa recovery kita. Okay, and then intensiti sederhana ni, kita banyak akan duduk kat intensiti sederhana lah. Intensiti sederhana ni dia more untuk kita meningkatkan kapasiti aerobik kita. Okay, intensiti tinggi dia more kepada end game kita. Contoh kalau macam kita nak tingkatkan lebih kepada kita punya sprinting kita, ataupun kita punya mungkin nak tingkatkan kelajuan kita. Okay, so kita akan buat pada intensiti tinggi. Maksudnya, okay, contoh, okay, pada ketika kita starting ni, okay, kita boleh lari 30 minit, kita boleh dapat maybe dalam 3 km dalam 30 minit. Okay, so untuk kita dapatkan lebih lama kita boleh lari, maksudnya 30 minit tu dah ngam-ngam lah tu. Maksudnya lepas 30 minit kita tak boleh lari, tak boleh lari dah. Mungkin kita boleh jalan je. Okay, untuk kita tingkatkan tempoh masa untuk kita dapat lebih, maksudnya kita nak, okay, aku nak tingkatkan sampai aku boleh dapat lari 40 minit, 50 minit. Okay, so kat situ adalah kegunaan bila kita masukkan intensiti yang sederhana. So pada ketika kita buat training, kita akan training pada intensiti sederhana untuk pastikan kita boleh buat lagi lama. Okay, intensiti tinggi pula adalah more pada untuk ditambahkan kelajuan. Maksudnya, okay, pada starting kita boleh buat 30 minit, kita boleh buat 3 km. Okay, bila kita keep on buat intensiti tinggi dalam seminggu 2 kali, 2 kali intensiti tinggi, selang-seling dengan sederhana, and then bila mungkin lepas 3 minggu, kita boleh buat 30 minit tu kita boleh dapat 3,5 km pula. Kita ada tambah lagi. Maksudnya kita makin laju. Itu kebiasaannya adalah intensiti tinggi lah. Okay. Maksimum ni more kepada power lah. Dia tak ada kaitan dengan, dia kurang lah kaitan dengan kapasiti aerobik kita. Okay. Boleh tak dapat setakat ni? Boleh cikgu. Kalau Boleh cikgu. ada beberapa soalan terus tanya Jangan simpan dalam hati. Cikgu tak tahu lah, korang tak faham. Okay, so next kita tengok. Okay, dalam kalau ni cikgu extract daripada buku teks ni, dua jadual ni cikgu extract daripada buku teks. Okay, so yang ni dia dah terus tetapkan lah. So lepas ni korang sebab jadi cikgu akan tunjuk kat Google Form yang korang kena isi. So korang extract dari sini je.
So bila kita kata kita nak buat intensity sederhana, kita tengok 65 sampai 74, which is around 60 ke 70 lah, kita ambil mudah. Okay, 60 ke 70. So untuk umur 16 tahun, so 60% 151, 70 164. So kita akan buat kita punya aktiviti tu, kita akan buat dalam lingkungan hari ni lah. Maksudnya pada waktu ketika kita buat aktiviti. Okay, contoh, okay, kita buat 30 minit jogging. Okay, 30 minit lari, okay, 5 minit kita warm up. Itu tak kira lah kita punya heart rate berapa. Okay. And then 20 minit kita akan buat aktiviti kita. Okay, sama ada buat latihan apa. And then 5 minit cooling down. Okay, normally kita akan buat 20 minit tu kan. Kita buat 10 minit and then kita check. Kita check nadi kita. Kita akan ambil dalam 10 saat je. Okay, tengok jam 10 saat kita check nadi. Okay, bila dah dapat jumlah nadi yang kita yang kita ada pada waktu ketiga itu, and then darabkan dengan 6. Contoh. Okay, pada cikgu buat, okay, 10 minit cikgu check nadi cikgu, 10 saat cikgu dapat 25. Okay, 25 kita darabkan dengan 6. So 25 darab 6 akan dapat 150. Okay, cikgu target 60% adalah 151. So 150, maksudnya cikgu terkurang. Maksudnya 10 minit awal tu intensity cikgu tak cukup lagi. So cikgu kena tambah sikit, kena work harder sikit. Maksudnya kalau lari kena laju sikit. Sikit lah tapi sebab cikgu nak tambah satu beat je. Tapi kalau pada ketika tu cikgu kira tengok terlebih, jadi 170 pula. Patutnya cikgu nak sampai 164. So cikgu untuk 10 minit yang seterusnya cikgu akan kurangkan sikit intensity. Kalau macam ketika tu cikgu buat laju tu, so cikgu akan kurangkan sikit laju dia. Tetapi mungkin kalau kita buat aktiviti tu dekat tempat yang berbukit, okay, tempat berbukit, so cikgu akan pilih cari tempat yang kurang berbukit sikit lah. Mungkin gradient dia kurang sikit ataupun mungkin cikgu buat aktiviti turun bukit pula. So itu akan mengurangkan intensity kita lah. So itu untuk kita dapatkan kita punya heart rate yang kita target tu. Okay. Clear tak setakat ni? Dia Boleh cikgu. Okay, good. Okay, so kita akan, macam yang cikgu cakap tadi, objektif kita adalah kita nak dapat buat jadual latihan sendiri untuk seminggu. Okay, so ini adalah cara kita untuk buat jadual latihan tu. Okay, kaedah dia untuk kita rancang program latihan seminggu kita tu. Okay, so untuk buat latihan tu, okay, so first kita akan gunakan FITT. Pernah dengar kan? Daripada Form 1 rasanya dah ada FITT ni. Okay, so FITT ni adalah frekuensi, intensity, time dengan type. Okay, first kali frekuensi kita. Frekuensi ni adalah jumlah latihan dalam seminggu. So kita akan tentukan jumlah latihan, hari latihan dalam seminggu. Dalam seminggu berapa hari kita nak buat latihan? 5 hari ke, 7 hari ke, ataupun nak buat 3 hari je ke? Itu bergantung. Itu terpulang pada masing-masing punya plan. Okay. And then yang kedua, kita akan susun intensity latihan bagi setiap hari. Supaya dapat memaksimalkan latihan dan rehat dalam seminggu. Maksudnya, bukan semua, contohlah kita pilih 3 hari. Okay. Bukanlah 3 hari itu, 3 hari kita akan buat intensity tinggi. Tak. Akan ada hari kita buat intensity sederhana, akan ada hari kita buat intensity tinggi, ada hari kita buat intensity rendah. Okay. So, kita akan susun intensity set latihan, kita tengok kesesuaian. Okay. Mungkin kita buat, nanti cikgu akan buat jadual kita cikgu akan tunjukkan macam mana. Okay. Yang ketiga, kita akan tentukan tempoh masa bagi setiap latihan berdasarkan intensity latihan yang telah ditetapkan. Okay, maksudnya, intensity akan, masa ni akan bergantung pada, masa sesi tu akan bergantung pada intensity. Intensity yang tinggi, sesi dia kena kurang masa dia. Okay. Intensity yang rendah, masa dia kena lebih. Okay, sebab kita nak sesuaikan. Sebab kalau kita buat intensity tinggi, masa dia lama, matilah. Kita pun tak cukup energi untuk kita kekalkan intensity yang tinggi tu. Okay. Dan last sekali, kita kena tetapkan jenis latihan bersesuaian dengan intensity latihan yang dirancang. Okay, maksudnya, intensity, dia bukanlah semua aktiviti tu
intensity dia tinggi. Tak. Okay, contoh intensity tinggi adalah sprint. Okay, mungkin kita buat aktiviti intensity rendah kita nak buat zumba, ataupun kita nak buat aerobik, ataupun kita nak buat menari. Menari pun boleh jadi intensity sederhana. So mungkin intensity sederhana kita nak buat naik basikal ataupun berenang. Itu bergantunglah pada kita punya apa yang kita nak lah. Okay. And then ini yang apa yang cikgu cerita tadi lah. Okay, frekuensi ni 3 kali, kita fokus pada kapasiti aerobik. So frekuensi ni adalah 3 hingga 5 kali seminggu. Okay, intensity ni, yang ni dia buat 65 sampai 85. Okay, maksudnya boleh rendah sampai ke tinggi. And then time, yang ni time dia buat secara, secara umum je lah sebab dia tak spesifikkan. Cuma dia cakap, okay, jumlah 150 minit seminggu pada intensity rendah minimum. So itu dia akan bahagikan lah. And then type jenis senaman. Senaman yang melibatkan otot besar. Aktiviti yang boleh jalankan berterusan. Berlari atau berjalan. Okay. So yang ni adalah secara umum lah. Okay. And then ni adalah contoh-contoh aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. Okay. Berjalan laju, berlari, jogging, berenang, berbasikal, menari, high intensity interval training, HIIT, okay, fartlek, tabata, circuit training, interval training, tempo training, mendaki bukit, senam aerobik, zumba. Banyak sebenarnya. Cuma yang penting adalah bila kita sebut pasal meningkatkan kapasiti aerobik, kita kena buat dalam jangka masa yang agak panjang. Okay, dia kena lebih daripada 3 minit aktiviti tu. Maksudnya kita buat 3 minit aktiviti yang berterusan. Bukannya buat okay, 1 minit, lepas tu 2 minit rehat. 3 minit tapi tak kira lah 3 minit tu. Dia kena 3 minit, minimum lebih daripada 3 minit. Yang disarankan adalah at least 15 minit, 20 minit. Okay, 20 minit tu pun kira sebenarnya kejap lah untuk training. Okay. So yang disarankan adalah lebih daripada itulah. Okay, so cikgu cuba tunjukkan okay, macam mana kita nak isi. Okay, kita mula dulu okay, hari. Okay, so untuk jadual ni, okay, ini so first kali kita akan tengok frekuensi. So frekuensi dalam seminggu cikgu nak letak 5 hari lah. Okay, cikgu akan buat 5 hari seminggu, 2 hari rehat. Okay, so 5 hari seminggu cikgu buat, okay, hari Isnin cikgu boleh. Okay, so cikgu tanda dulu, okay, cikgu boleh. Selasa boleh. Okay, Rabu ada koko, penat, tak nak buat. Okay, so Rabu akan jadi rehat. So hari Khamis boleh. Hari Jumaat boleh juga. Okay. And then hari Sabtu cikgu rasa macam nak dating lah. Sabtu tak boleh lah. So Sabtu cikgu letak rehat. And then Ahad cikgu cakap okey lah. Ahad tak ada benda nak buat. Alright. Okay. So cikgu buat macam ni. Okay. Isnin, Selasa, Rabu cikgu rehat. Rabu rehat. Letak rehat. Khamis, Jumaat buat. Sabtu rehat. Okay. And then aktiviti pula. Okay. FI, intensity. Yang kedua intensity. So, hari Isnin, cikgu rasa macam, okay, hari Ahad ada aktiviti. So, hari Isnin ada aktiviti juga. So, dah back to back. Jadi, cikgu tak cukup rehat yang tu. So, should be, hari Isnin cikgu rasa macam, okay lah, buatlah aktiviti intensity rendah. Okay, intensity rendah. Okay, Selasa, cakap, okay, Selasa dah rendah. Isnin dah rendah. So, Selasa cikgu rasa, bolehlah go all out kot. So, Selasa cikgu buat intensity tinggi. Okay, Rabu rehat. Hari Khamis cikgu rasa macam Rabu rehat, Khamis ni macam boleh kot buat intensity sederhana lah. Boleh rehat kan. Okay, hari Jumaat
Hari Jumaat tengok dah intensi sederhana, and then Jumaat pun cikgu rasa macam, oh Jumaat mungkin masa tak banyak. Okay, masa tak banyak. So cikgu rasa macam, bolehlah masuklah satu intensiti tinggi. So, dia pun sebab hari Sabtu cikgu nak rehat. So, okay, bolehlah Jumaat kita buat tinggi. So, hari Ahad, saya macam, okay. Ahad, cikgu rasa macam, Sabtu dah rehat, macam boleh pulun tinggi juga ni. Tapi sebabkan hari Jumaat cikgu dah letak tinggi, lepas tu Isnin cikgu dah letak rendah, cikgu cakap, okay lah, sederhana lah. Okay, so kita buat sederhana. So, kita dah dapat, okay. Hari Isnin buat intensiti rendah, Selasa buat intensiti tinggi, Khamis sederhana, Jumaat tinggi, Ahad sederhana. Okay, cikgu rasa macam, okay kot. Tapi sebenarnya benda ni boleh ubah juga. Kalau contohlah Jumaat rasa macam tak sesuai lah nak tinggi, nak rasa buat rendah. Buatlah rendah. Tak salah, okey je, tukar. Ni bergantung, terpulang pada kita. Kita punya masa, kita punya kemampuan. Okay, dan kita punya prediction lah sama ada hari tu sesuai kita nak buat tinggi ataupun rendah. Okay, and then intensity dah. And then yang seterusnya adalah kita akan buat time. Okay, so intensity rendah. Bila intensity rendah kita boleh pulun lama-lama. Tapi lama pun tak nak lama sangat kan. So cikgu rasa macam lama-lama pun petang maybe boleh buat 40 minit lah. Letaklah 40 minit. Okay, intensity tinggi. So hari Selasa tinggi. Tinggi tak boleh 10 lebih. So tinggi maybe dalam 20 minit lah. Itu tak 20 minit. Boleh rehat. Antara boleh rehat. Okay, minit. And then boleh rehat hari Khamis pula. Okey, hari Khamis, intensiti sederhana. Cikgu dah letak tinggi 20 minit and then rendah 40 minit. So sederhana cikgu rasa macam 30 minit, okey lah, ngam lah. Tak terlampau lama, tak terlampau kejap. Okey, and then intensiti rendah. Jumaat intensiti rendah kita stick pada 40 minit jugalah. Then hari Sabtu rehat, hari Ahad sederhana. So sederhana kita go on, kita go kepada intensiti sederhana 30 minit juga. Alright, okay. So last sekali, time. Okay, time dah settle, time. Okay. In the end time kita buat 1 jam, 2 jam 10, 2 jam 40, 120, 160. So in the end dalam seminggu ni kita buat 160. Okay, so in the end pada total time kita 160 minit kita buat aktiviti. Okay. So last sekali adalah time. So time. Okay, intensiti rendah. Hari Isnin. Cikgu rasa intensiti rendah cikgu macam nak buat dengan mood nak buat Zumba kot. So buatlah Zumba intensiti rendah. And then Selasa intensiti tinggi. Intensiti tinggi cikgu tengok dalam ni, cikgu rasa macam high intensity interval training tu macam sesuai kot. So ambil lah HIIT. High intensity interval training. Rabu rehat, okay, Khamis. Khamis intensity sederhana. Sederhana cikgu rasa cikgu nak berlari lah. So kita buatlah interval training. And then hari Jumaat pula. Hari Jumaat intensity rendah. Okay, intensity rendah. Nak stick pada, cikgu rasa nak santai-santai kot. Santai-santai basikal lah. Basikal santai sikit. Kan, sosial. Boleh tengok pemandangan semua. And then hari Ahad. Hari Ahad intensity sederhana. Intensity sederhana. Cikgu rasa yang menarik kat sini macam ambil 4 leg lah. So hari Ahad kita ambil 4 leg. So in the end macam tu je lah cara yang kita boleh buat untuk kita susun jadual latihan kita. Okay. So untuk susun jadual latihan,
Boleh tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada yang tak jelas? Tak ada, cikgu tak ada. Ada Kita semua pening lah. Okay, so untuk susun jadual ni cikgu tak expect korang boleh buat jadual yang taraf coach lah. Tak. Cikgu memang tak expect macam tu. Cikgu cuma, yang ni the simplest one lah. Letaklah apa-apa pun, yang penting intensity je betul. Susunan dia tu sesuai. Masa dia tu sesuai dengan intensity dan aktiviti tu korang enjoy. Okay, tak semestinya kena buat berlari. Okay, dia kena buat, tapi as long benda tu korang boleh enjoy dan benda tu bersesuaian dengan dia punya intensity, dan go on lah, tak ada masalah. Okay, ingat dalam kelas cikgu kurang betul atau salah. Dia more kepada sesuai atau tak sesuai. Tak sesuai, cikgu akan cakap tak sesuai. Cikgu akan beritahu lah benda yang sesuainya. Okay. Okay. So, yang apa yang korang nak kena buat sekarang ni adalah latihan fartlek. Okay. Kalau tengok buku teks, ada cerita pasal fartlek, tapi dia more buat aktiviti tu. Okay. So, fartlek ni adalah satu latihan yang tak berstruktur, ikut suka kita. Okay. Cikgu bagi korang tengok video dulu. Okay. Okay, boleh nampak tak tab YouTube ni? Boleh. Right, good. Okay, so nanti end of this class cikgu akan bagi link video ni. Okay, dalam group. So korang boleh tengok ulang-ulang lah. Okay, so kita tengok video ni. Dia yang ni dah paling simple lah penerangan dia. Jadi cikgu akan ulas balik. It can be easy to fall into a rut with your running, and sometimes just needs a little spicing up. Fartlek training is a great way to do this. Now, I'm going to be explaining what fartlek is, and more importantly, how you can incorporate it into your training to help you improve your running. Doing all of your run training at one pace will result in a performance plateau. And it is easy to think that you've got a set distance you're targeting. If you continue to practice running that distance as hard as you can, you will get better. Well, doing time trials regularly will help, but only if they're interspersed with other training. You'll be pleased to hear that easy running is just as important as the harder, faster stuff, as well as those paces in between. Variety is the key here, and this is where fartlek comes in. You've probably heard of speed work or interval sessions. That's pretty much what fartlek is. It's a Swedish word meaning speed play. So that translates as a freestyle type of interval session. It's where within your run you change the pace that's dictated by the natural environment as opposed to running to your watch. And this is a great refresher for the body and for the mind. You still get that same physiological benefit, but you're not going to be a slave to the numbers. The beauty of this type of session is that you don't need a strict or specific plan. Having said that though, I've got a couple of suggestions just to help you get started. So a good starting point will be a 40-minute run, and then break that down as a 10-minute warm-up, 20 minutes of fartlek running followed by a 10-minute warm down. And for those 20 minutes, I want you to choose an upper pace, so the fast pace, be around your 5K effort. So you're going to be running 5 field, and then your easy pace around your marathon pace. So a sustainable effort, faster than your warm up and your warm down, but still you're recovering from that 5K pace. And then I want you to run at your 5K pace to a landmark, say a building or something that you can see ahead, a distance away that you know you can sustain that pace for, and then go back to your marathon pace. And then when you see your next landmark, pick it back up and run at 5K pace until that. And continue to do this for your 20 minutes, and then finish off with a nice easy 10-minute warm down. Depending on what terrain you're running on, you're going to find certain landmarks along your way. It doesn't really matter what they are. It could be lampposts, trees, significant buildings, or even roadsides. Anything that catches your eye, and that gives you that natural reason to change your pace. If you're someone that likes to run with music, you can use this on a treadmill as well. You can use the chorus of the song to run at an intense level and then do your recovery on the verses. But you might just want to choose your playlist wisely for this.
Just as the distances are flexible, so are the intensities. So for this example, I'm just going to keep it to a 30-minute run, consisting of a 10-minute warm-up, 15 minutes of fartlek, and then a 5-minute warm-down. And these we're going to make much shorter, but as a result, much faster. So for the short pieces, I want you to run as fast as you can, and then the easy bits are going to be a really easy jog recovery, because you're going to need that for the variation. You could use lampposts, and say they're set at a set distance. For this, you might even want to do a distance of 1 hard, and then actually double your recovery and do it as 2, so you can really concentrate on your speed. And this is a great type of fartlek for really increasing that top end speed in your running. The key to a successful fartlek session is really having a distinct difference between your easy running and the efforts. This will really help to build up your endurance, and it just mixes up the intensities of your training. Some athletes don't like this type of freedom and actually prefer the structure that you get from a coach or a training plan. However, to do this, you need to not worry about your average overall pace. In fact, actually running without a watch or without looking at it can even help when it comes to fartlek. As this type of training is so fluid and unstructured, it's a good idea to use it in your pre-season when you're still building that base up. Although having said that, I do actually sometimes mix this in when I'm building up to a race, especially if I've got a little bit bogged down by numbers and I'm worried that I'm not running quite as well as I should be. It's sometimes nice just to go out for a run, not worry about the watch, just pick the pace up naturally when it feels good. And this can do a lot for your race confidence, especially when you're on a taper week. With fartlek being all about speed and play, well, you can't really go wrong by adding it into your training. So if you haven't tried it before, why not go and give it a go? And then let us know how you get on in the comments section below. If you've enjoyed it, hit the thumb up like button, subscribe by hitting the globe to make sure you get all of our videos here at GTN. And click on the link for the shop if you like the look of any of this GTN kit. And if you're interested in improving your running cadence, we've made a video. Okay, so fartlek ni sebenarnya adalah speed play lah. Okay, speed play tapi dia tak structure. Maksudnya kita boleh buat ikut suka kita. Macam dia bagi contoh tadi, okay, 5 minit warm up, 20 minit dia buat aktiviti fartlek, 5 minit lagi cooling down. So dia buat 30 minit. So 20 minit buat fartlek tu, dia boleh buat ikut suka dia lah. Macam salah satu contoh yang bagi tahu tadi adalah dia buat pakai lagu. Mungkin kat sini ada yang berlari dengan lagu. Okay, so bila kita set kita punya playlist lagu tu, so mungkin kita okay, bila aku dengar lagu, setelah lagu ni aku akan lari laju. So mungkin pada ketika tu dia set kalau dengar lagu Fazal Tahir aku nak lari laju. So bila lagu Fazal Tahir dia larilah laju pada waktu lagu tu. Habis lagu tu dia akan slow down. Okay, tu satulah. Ataupun mungkin dia boleh buat kereta. Contoh kat taman kan kita banyak kereta kan. Okay, so kita jogging pada ketika training fartlek kita tu, okay, so kita mula dengan jogging. Then kita nampak okay, every time aku nampak kita merah aku akan sprint 5 saat. So ada kita merah lalu, so kita sprint 5 saat. Lepas tu bila masuk sembang tengok ada kita merah lagi, sprint lagi 5 saat. Maksudnya dia bukan tertentu lah, bukanlah pada ketika contoh setiap 5 minit nak kena lari laju, tak. So fartlek ni dia more unstructured dan terpulang pada kita. Okay, so ini adalah aktiviti yang cikgu nak korang buat. Okay, ini adalah aktiviti yang cikgu nak korang buat pada petang ni, cuba buat. Okay, buat fartlek sesi 20 minit. Okay, 5 minit warm up, 10 minit buat aktiviti fartlek ni, kita cuba test dia rasa. And then 5 minit lagi cooling down. Okay, simple, tak lama sangat dan kita dapat rasa, at least kita dapat rasa thrill tu lah. Nak lari tiang lampu pun boleh, nak lari bonggol ke bonggol pun boleh. Nak lari contoh lari partner dengan adik ke kan. Kita main burung batu air. So siapa kalah kena lari. Ataupun mungkin tak semestinya lari. Kita boleh juga buat kalau macam contoh okay, sampai certain tempat ni kita nak buat push up ke, kita nak buat sit up ke, nak buat OP ke, terpulang. Semua benda terpulang. As long dia mix. Okay, dia tak ada structure. Okay. So cikgu akan tunjukkan Google Form lah terus. Okay. Oh sorry. Sebelum cikgu teruskan, fartlek ni boleh faham tak dia punya nak buat ni macam mana? Boleh cikgu. Faham cikgu. Faham. Alright, okay. So kalau ada soalan nak tanya boleh terus tanya Cikgu risau korang tak dapat nak buat macam mana. Tu je kejap
So kita go on terus kepada Google Form. Okay, so ini adalah Google Form yang korang kena isi lah. Bukan kena isi lepas habis kelas ni, tak. Yang ni korang isi lepas korang buat aktiviti Fatlet tu. Okay, buat malam ni ke ataupun nak buat besok boleh, as long sebelum minggu depan dah settle lah benda ni. Okay, so simple. Section 1 butiran peribadi, nama dengan kelas, tak ada masalah. And then yang kedua ni adalah berkenaan kadar nada latihan lah. Okay, yang ni adalah soalan dia berdasarkan kadar nada latihan sama dengan rumus kadar nada latihan sama dengan percentage kadar nada maksimum. So peratusan bagi setiap intensity yang kita dah bincangkan tadi. Okay, intensity rendah berapa, sederhana berapa, tinggi berapa. Okay, jawapannya pun dah ada dah. And then ini adalah section 3 adalah berkenaan dengan aktiviti yang korang buat petang ni, which is Fatlet lah yang korang buat petang ni. Okay, and then cikgu nak minta korang jelaskan aktiviti Fatlet yang korang buat. Contoh, korang buat, okay, kita buat pasal lagu. Okay, so every time chorus keluar je saya akan lari sampai chorus habis. Saya akan lari laju sampai chorus habis. Ataupun pada ketika chorus keluar je saya akan buat squat 5 kali and then saya akan sambung lari. Tulis macam tu. Okay, terpulang. Okay, ataupun nak buat setiap kali saya nampak tiang lampu je saya akan pusing tiang lampu tu. Tu boleh buat macam tu. And then kadar nadi yang anda capai selepas melakukan aktiviti. Okay, yang ni ambil lepas habis session Fatlet tu. Okay, maksudnya 5 minit warm up, 10 minit Fatlet kan. Settle Fatlet terus ambil nadi tu. Berapa? Okay, and then kat sini julat kadar latihan yang anda rancang capai. Okay, untuk Fatlet ni cikgu tetapkan sebagai aktiviti sederhana. So nanti tengok range sederhana berapa, julat kadar nadi latihan sederhana itu berapa. Okay, lepas tu bandingkan dengan kadar nadi ni. Okay, kadar nadi korang dapat ni. And then jawab soalan sama ada capai ataupun tak capai. Okay, simple. Okay, kalau tak capai, untuk last kali ni, kalau tak capai kadar nadi latihan ni, komen balik pasal aktiviti Fatlet tu, apa benda yang korang nak ubah. Okay, kalau tak capai kurang kan. So apa benda yang nak ubah? Nak tambahkan kelajuan ke ataupun nak tambahkan frekuensi korang buat Fatlet tu, buat larian laju tu ke ataupun nak tambahkan kelajuan ke, itu terpulang. Dan kalau terlebih macam mana pula? Okay, apa yang boleh buat untuk kita capai, untuk kita kurangkan kadar nada latihan kita. Okay, kalau capai lah, settle lah, tak ada masalah. Okay, jelas tak untuk section 3 ni? Jelas cikgu. Alright, good. Okay, so last kali section 4. Okay, section 4. Last kali ni adalah nak rancang. Okay, ni yang cikgu cakap yang korang kena rancang aktiviti untuk 1 minggu. Okay, first kali cikgu minta soalan berkenaan senarakan senamakan fisik aerobik ikut intensity. Dan ni korang tentukan intensity rendah senaman apa. Contoh kalau mungkin korang cakap, okay, sprinting. Okay, lari pecut adalah intensity rendah. Letaklah kat sini intensity rendah. So satu pun dah cukup dah. Okay, tak perlu banyak. And then rancang aktiviti dengan kapasiti aerobik untuk diri sendiri dalam masa 1 minggu. Okay, cikgu minta at least 5 aktiviti kapasiti aerobik seminggu. Okay, so kena ada 5 lah. Okay, so yang ni korang buat macam yang cikgu buat tadi. Okay, so kalau contoh Isnin buat rehat, so tulislah kat sini Isnin rehat. Okay, Selasa nak buat aktiviti apa, intensity apa, berapa lama. Okay, apa yang cikgu buat tadi. Okay, itu sahaja. Okay, ada soalan tak untuk Google Form? Tak ada Okay. So kalau tak ada, okay, kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita hari ni. Jadi cikgu akan bagi link semua dalam group and then recorded session kita yang ni cikgu record, nanti cikgu akan upload dalam YouTube cikgu akan bagi link untuk korang tengok balik. Ikut-ikutlah ada benda yang korang macam kurang faham ke apa semua kan, nak ulang balik boleh tengok ulang balik. Okay, so last, ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Alright, semua jelas Okay, so
Itu saja kelas kita hari ni. Petang ni buat fartlek 20 minit, 5 minit warm up, 10 minit buat fartlek, 5 minit cooling down. Nak buat lebih tak ada masalah. Kurang jangan. Sebab kurang 10 minit korang tak rasa nak buat apa. Okay. So itu saja kelas kita hari ni. Nanti cikgu akan bagi link semua. Slide presentation pun cikgu akan bagi juga dalam grup. Okay. Anything boleh terus tanya dalam grup. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu.